Tak terbaca-baca. Jadi insya-Allah saya cuba kita nak sambung kitab tafsir kita pada ayat yang ke-133 sampai 135 surah Al-An'am. Surah Al-An'am 133 sampai 135. Surah yang ke-6. Buka muka surat 344. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook dan juga di TikTok. Terima kasih yang memberikan hadiah pagi ni, modal. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah semoga Allah memberkati dan menggunakan kebaikan di dunia hingga akhirat. Amin amin rabbal alamin. InsyaAllah. Baik. Kita tengok ayat yang ke 133 sampai 135 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba'dikum man yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati. Bukan. Oh, ada sebelah sini. Sorry, surah Al-An'am. Okey. Sebelah sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha' yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum man yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin qul ya qaumi i'malu ala قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Sadaqallahul Azim. Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki, nescaya dia memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah. Sebagaimana dia telah menjadikan kamu daripada keturunan yang lain. Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 133 sampai 135. Tengok tafsirannya. Allah berfirman, wa rabbuka, dan Tuhan kamu, yakni pesanan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, Al-Aghniyu Maha Kaya. Allah bagi tahu yang Allah Maha Kaya. Sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah tidak memerlukan seluruh makhluknya daripada segala sisi. Allah sangat kaya. Bukan sangat kaya, Maha Kaya. Allah tak perlukan kita pun. Kita yang perlukan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Para makhluklah yang memerlukan kepadanya dalam segala hal. Dalam kehidupan kita, bahkan seluruh makhluk semuanya memerlukan kepada Allah. Dzur rahmah, sifat yang kedua yang Allah cerita dalam ayat ni, sallallahu alaihi wasallam, Allah juga mempunyai rahmah. Yang ni belas kasihan. Kasih sayang. Kita ni dalam kehidupan kita, semua benda yang kita nak daripada Allah, kita perlukan gabung dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat. Saya cuba. Ayat ke 133 sampai 135 surah Al-An'am. Salih Samad. Sebab tu dalam doa-doa kita selalu sebut apa? Kita selalu kata birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Sebab kita nak semua benda yang mai dengan kita ni semua mai bergabung dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah. Kalau tidak, dia jadi ujian, dia jadi istidraj. Rezeki yang mai, dia tak ada mai bergabung dengan rahmah, dia jadi ujian, dia jadi istidraj. Maka Allah ni Maha sallallahu alaihi wasallam Muhammad mempunyai rahmah. Dia Maha mengasihi
dan menyayangi mereka sebagaimana difirmankan innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap manusia. Rahmah dia mai daripada perkataan rahim. Maha Pengasihani. Allah berfirman in yasha yudhibukum, dan jika dia mengkehendaki nescaya dia memusnahkan kamu. Yakni kalau kamu melanggar perintahnya, wa yastakhlif min ba'dikum may yasha, dan menggantikan kamu dengan siapa yang dikehendaki, yakni setelah kamu musnah, iaitu menggantikan kamu dengan kaum yang lebih taat kepadanya. Allah boleh memusnahkan kita. Kalau dia mengkehendaki, dia boleh musnahkan kamu. Ingat dalam sebuah hadis riwayat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Tengok Nabi SAW kata apa. Nabi kata, salli ala sayyidina Muhammad, wahai kaum muhajirin, ni pesan dekat kaum muhajirin yang mai daripada Mekah mai ke Madinah. Pesan ni mai dekat kita jugalah. Kata, ada 5 hal kalau kamu terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kamu tak berjumpa dengan dia. Dan Nabi SAW sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata 5 benda ni jangan sampai kamu buat. Dan Nabi doa waktu tu, Nabi kata aku harap kamu tak jumpa lah. Yang pertama, tidaklah nampak zina di satu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un dan penyakit yang tak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Kalau tersebar, dia panggil apa? Seksimat zina. Zina ni secara terang-terang. Orang taklah berzina terang-terang lah ni. Tapi orang boleh tengok zina pada bila-bila masa yang mereka nak suka. Orang tengok aku handphone. Terang-terang. Tak ada ni lagi dah. Dan ni bukan nak tengok ni. Dekat dalam TV boleh tengok. Duduk dalam rumah-rumah kita. Tak boleh nak kawal. Nak kawal macam mana? Benda tu duduk dekat dalam Netflix je. Rumah-rumah kita semua ada Netflix. Semua boleh tengok. Tengok betul ya. Saya Muhammad. Duduk tengok cerita lagi dia main bahagian 4 berzina. Kan bab-bab ni. Salih Aziz Muhammad. Betul. Kita percepat. Kalau kita ada, tak apa. Kita tak ada, duduk depan mata. Ini fitnah, ujian kita. Nak buat lagu mana tu? Handphone duduk kat tangan anak-anak. Dia pun boleh tengok apa nak tengok. Subhanallah. Zina dilakukan secara terang-terangan. Apa yang akan berlaku tuan-tuan? Bila zina ni berlaku terang-terang ni, dia akan main wabak. Wabak yang tak pernah menjangkiti dan pernah kena dengan generasi-generasi sebelumnya. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, tidaklah mereka mengurangi timbangan kecuali mereka akan ditimpa kegawatan, susahnya penghidupan, dan kezaliman penguasa ke atas mereka. Buat apa? Buat mengurangi timbangan. Orang lain ni taklah kurang timbang. Timbang ni maksudnya benda sekilo, dia jual sekilo tapi dia buh 800 gram contoh. Dia tipu selit-selit kot mana. Dia kurang 100 gram je orang akan perasan pun. So kalau dia jual hari tu ada Salih Muhammad 100 kilo, dia dah dapat dah Salih Muhammad 100 gram ekstra kat dia. Lagi dia tipu, lagi untung-untung dia. Kan? Tapi orang lain ni tuan-tuan sekalian taklah mengurang timbangan lagu tu. Dia tipu kualiti, dia tipu barang. Kita order tengok dalam gambar tu dia Sayyid Muhammad ni. Sayyid Muhammad. Dalam gambar lagu ni, in reality sampai kat kita je lagu ni pula. Faham tak? Tipu kualiti, tipu gambar. Orang buat photoshoot untuk gambar nak jual dekat online. Photoshoot tu dengan edit, dengan apa, perelok, bubuh, periah, cantik apa semua. Lepas tu, bila sampai kat dia orang tu tak betul pun macam mana yang dia tengok dekat dalam gambar.
Takkan dia tu jadi menipu? Lah ni menipu dengan meniaga ni terang-terang aja. Sampai kita nak beli pun, nak beli tak beli sudah. Sampai hati tak kena tipu, kenal lah dapat guna. Sebab dah ada order mai beli barang, mai kat dia, hantar kat dia benda lain yang ada. Dapat harga RM10 punya barang je. Padahal beli harga berapa ratus lagi. Nak tipu tak boleh. Nak report pun rasa macam dah tak padan dah. Macam itulah orang menipu setiap hari. Setiap hari atau berapa ramai orang menipu. Dulu orang nak beli barang, orang akan tengok yang fizikal, nampak benda tu secara fizikal. Orang boleh nilai, orang boleh tengok, oh ni tak kena, tak ni, orang beli. Nak beli barang tengok, macam ni kena, tak kena, oh ni ada rosak sikit kat sini, oh ini apa semua, ni nak jual harga berapa? Dia kata jual RM10. Tapi ni ada, tak apalah ambil RM8 sudahlah. Boleh nampak physically kita boleh ambil, kita boleh negotiate. Tapi lah ni semua orang, ya Allah, menipu. Ada seorang tu dia jual sesuatu online, dia buat produk OEM, dia panggil OEM. OEM ni kilang tu ada produk, siapa yang nak buat produk tu brand dia main kat dia. Tapi produk yang sama, dia jalan sikit-sikit. Ni brand kawan ni brand kawan ni jual. Kaya-kaya ada berapa 5 benda yang boleh buat tuan-tuan kaya ke tuan-tuan berniaga. Yang pertama cantik. Dia produk apa? Produk kecantikan. Kita tengok ni produk gaya, dia produk gedik-gedik zakat tu. Dia buat video gedik-gedik tonggek-tonggek tu, geng-geng jual ni. Dia jual kosmetik tu. Lagi dia buat panggil, lagi pekat beli. Lagi dia buat panggil, lagi pekat beli. Kita pun heran. Nombor 2, produk kurus. Kan? Yang pertama yang cantik, yang kedua kurus, yang ketiga cerdik. Cerdik. Lepas tu produk cerdik ni pada jual apa? Kismis. Bukan kismis lah, macam tu lah. Produk-produk yang bantu bagi cerdik. Kemudian apa lagi? Produk sihat. Sihat. Itu tak ingat dia lah. Tapi inilah di antara produk yang Salih Aziz Muhammad. Lepas tu pergi kat kilang, keadaan kilang samanya. Semua mai pada kilang yang samanya. Hendaknya bila kilang tu dah jadi macam mahal, apa dia buat? Dia pergi ambil barang-barang tu daripada Thailand, daripada Siam. Dalam tu ada mercury. Dan dalam tu ada benda-benda yang mudarat lagi. Ada arsenik pun ada. Ada ni macam. Dia ada depa kisah, dia tak kisah, janji kaya. Lepas tu kena tangkap. Lepas tu kena apa? Kena rampas. Lepas tu kena tarik balik dia punya produk, stok produk. Tapi yang dah pakai beribu dah. Dan orang-orang kisah, tak kisah. Terlalu ramai orang yang menipu dalam perniagaan mereka, Salih Alaihi Muhammad, yang akhirnya, tentu ingat, apa yang akan berlaku? Allah akan bagi dekat mereka bala. Bala ni bukan takat mereka kena, semua orang kena. Nombor 1 sekali, kegawatan. Gawat ekonomi. Tak ada lagi kat kita ni. Tengah duk gawat ni. Orang tengah tak ada duit. Orang tengah jatuh miskin banyak. Setiap hari beribu orang jatuh bankrupt. Beribu orang jatuh dibankruptkan oleh bank. Sebab tak ada duit nak bayar. Orang duduk dalam susah. Kegawatan. Yang kedua, susahnya penghidupan. Hidup jadi susah. Yang buat 2-3 kerat ni, duk ada ni, yang duk pulun ambil rezeki duit-duit haram ni. Haram ni pun. Yang kena siapa? Habis semua orang kena. Semua orang kena. Hidup jadi susah. Nombor 3 tahu jadi apa ni? Mereka akan ditimpakan kezaliman penguasa atas mereka. Mereka akan diangkat, dilantik ketua penguasa-penguasa yang zalim balik kat mereka. Mereka angkat penguasa tu zalim balik kat mereka. Pasal apa? Pasal banyaknya penipuan dalam perniagaan. Tak ada lagi? Tak tahu. Pikat-pikat sendiri lah. Dan Salih Muhammad. Yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat. Mereka tak mau bayar zakat. Salih Alaihi Muhammad, kecuali hujan daripada langit akan ditahan daripada mereka. Hujan tak turun.
Dan sekiranya bukan kerana haiwan, nescaya manusia tidak akan diberi hujan. Kalau tak pasal Allah nak bagi minum kat binatang tu, hujan pun tak turun. Siapa ni? Bila ada orang yang mula mengingkari kewajipan zakat. Banyak zakat lah. Lah ni pasien lah ni saya pun nak pesan juga. Lah ni pasien pekat beli emas. Baguslah beli emas. Dah sungguh ni suruh. Bukan perli. Beli emas. Dapat duit beli emas, simpan. Kita sampai satu had nanti kita akan guna balik. Kita akan guna Salih Muhammad balik emas. Dia duit-duit atau mata wang ni dia akan makin tak boleh, dah tak akan dipakai. Lah ni dah ada konflik yang sangat besar. Dia ada China dah mula nak mengambil alih mata wang USD. Dia akan berlaku konflik ni, konflik kertas ni. Tak usah buka Netflix, saya sebut je. Bukan Netflix pula. Dia subhanallah. Jahat juga apa ni TV ni. Ada subhanallah. Jadi Allah Muhammad jadi akan balik kepada emas. Kita akan guna balik emas nanti, satu hari nanti. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad Allah Muhammad beli emas bagus. Simpan emas tapi banyak zakat. Banyak zakat. Jangan duk kira duit yang duk ada duit cash yang kita simpan kena bayar zakat. Emas pun kena bayar zakat. Cukup nisab dia, cukup haul dia, bayar zakat. Ya, jangan lupa bayar zakat. Yang keempat, sallallahu alaihi Muhammad, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul kecuali Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka daripada kalangan selain mereka, orang kafir berkuasa atas mereka, lalu musuh tersebut mengambil sebahagian apa yang mereka miliki. Bila apa ni tuan-tuan? Bila mereka langgar perjanjian mereka dengan Allah. Apa Allah suruh, mereka tinggal. Apa yang Allah larang, mereka buat. Mereka langgar perjanjian. Apa yang berlaku waktu tu, Allah akan masukkan ketakutan kepada dalam hati mereka ni kepada musuh-musuh mereka. Musuh mereka akan take over. Allah Muhammad. Musuh ni akan Allah Muhammad berkuasa atas mereka. Lalu musuh tu akan ambil semua yang mereka milik. Harta mereka, tanah tempat tinggal mereka, kampung halaman mereka akan diambil oleh orang kafir. Orang kafir akan jajah mereka. Jadi Sallallahu Muhammad. Yang keempat tu. Yang kelima, dan selama pemimpin mereka, yakni kaum muslimin, tidak berhukum dengan kitabullah, yakni tak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai syariat, sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil yang terbaik daripada apa yang diturunkan oleh Allah, yakni syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Selagi pemimpin kita tak guna Quran, tak sallallahu alaihi Muhammad tak beramal dengan hukum-hukum Quran, maka selagi itulah sallallahu alaihi Muhammad, Allah akan jadikan di antara kita permusuhan. Itulah tuan-tuan, 5 benda. Baik, Allah kata apa? Allah kalau dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu. Baik, insya-Allah sallallahu. Dan Allahumma salli ala Muhammad menggantikan dengan siapa yang dikehendaki setelah daripada kamu, yakni dengan kaum yang lebih taat kepadanya, sebagaimana dia menjadikan kamu daripada keturunan yang lain, yang artinya Allah berkuasa untuk itu. Mudah sekali bagi Allah, seperti dia memusnahkan orang-orang daripada generasi pertama dan menggantikan dengan generasi kemudiannya. Begitu pula dia berkuasa untuk menghancurkan mereka dan mendatangkan kaum yang lain untuk menggantikan kamu. Sebagaimana Allah firman dalam ayat yang lain, yasha' yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Jika Allah menghendaki, nescaya dia memusnahkan kamu wahai manusia, dan dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu,
dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 123. Dia berfirman lagi, Ya ayuhan nas, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jika dia menghendaki, saya dia musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu, dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Surah Fatir, surah 35, ayat 15 hingga 17. Dan firman-Nya, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang memerlukannya. Jika kamu berpaling, nescaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Surah Muhammad, surah 47, ayat ke-38. Firman-Nya, Innama tu'aduna la'ayat wa ma antum bimu'jizin. Ini kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Kemudian jadi manfaat ke kita. Saya minta ampun, minta maaf salah silap, insya-Allah. Terima kasih semua yang mengikuti secara langsung kita pada pagi ini di Facebook dan juga di TikTok. InsyaAllah esok kita akan esok hari Khamis. Esok Syekh tak ada kan? Tak ada. InsyaAllah kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin lah esok, insyaAllah. Kemudian jadi manfaat. Aku lupa bihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa nasratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa nabatila batila warzuqna shinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.